Salam Malaysia Madani, Tajahap. 欢迎收看 Nabalu News 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Kuskop menetapkan 6 KPI untuk dicapai tahun ini. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menetapkan 6 petunjuk prestasi utama KPI untuk dicapai tahun ini. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata, kementerian juga mensasarkan setiap individu yang dilatih akan menjadi usahawan seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan keusahawanan di Malaysia. Fokus strategik akan diberikan dari aspek peningkatan skala perniagaan dan daya saing usahawan dan koperasi bagi mencapai sasaran yang ditetapkan di bawah RMK 12 dan DKN 2030. Selaras dengan aspirasi ekonomi madani, memperkasa rakyat bagi mengangkat semua darjat dan martabat negara ini ke arah menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia. Perancangan strategik ini akan menyokong usahawan termasuklah koperasi untuk terus berkembang menjadi jago di peringkat nasional dan antarabangsa. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena Majlis Amanat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop 2024 di Dewan Menarah Bank Rakyat di Kuala Lumpur pada 23 Januari. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Keusahawanan Kuskop, Datuk Zamri Saleh, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pemantauan Kuskop, Nur Afifah Abdul Razak dan Ketua-Ketua Agensi Kementerian. Iwan berkata perancangan strategik itu mensasarkan 3 objektif utama, iaitu menyediakan ekosistem yang kondusif bagi menyokong pemecutan pertumbuhan dan kestabilan sektor keusahawanan negara, mempertingkatkan skala dan daya saing usahawan dan koperasi, serta memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan keusahawanan supaya lebih fasilitatif dan efektif. Bagi merealisasi objektif ini, 5 teras strategi dan 255 program telah dirangka merangkumi aspek penggubalan dasar, tadbir urus dan kawal selia, pembangunan kapasiti akses pembiayaan, akses pasaran, adaptasi teknologi dan pengukuhan penyampaian perkhidmatan. Pelaksanaan kesemua program dan projek yang dirancang ini akan memanfaatkan 630,661 individu usahawan dan bakal usahawan yang kita sasarkan untuk mendapat manfaat daripada program-program ini. Iwan berkata tahun 2024 sangat kritikal memandangkan kurang 2 tahun sahaja untuk mencapai sasaran nasional yang ditetapkan pada tahun 2025. Justru kita perlu kekal fokus dan lebih responsif dalam usaha membantu para usahawan dan koperasi meningkatkan prestasi perniagaan mereka. Inisiatif dan intervensi bersasar diperlukan bagi mendorong pemecutan pertumbuhan perniagaan demi kestabilan sektor keusahawanan sejajar dengan visi nasional keusahawanan nasional 2030. Portal baharu perusahaan sosial dilancarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict melancarkan portal baru perusahaan sosial yang akan menjadi pusat sehenti bagi rujukan maklumat terkini mengenai perusahaan sosial di Malaysia. Iwan berkata, melalui portal baru itu, perusahaan sosial boleh memohon 3 tahap penerapan perusahaan sosial sama ada di tahap permulaan iaitu tunas perusahaan sosial dan tahap pertengahan perusahaan sosial asas atau tahap perusahaan sosial diakreditasi. Selain itu, senarai perusahaan sosial yang telah diberi penerapan oleh Kuskop atau kementerian kita boleh diakses melalui directory portal ini. Orang ramai boleh mencari maklumat perusahaan sosial dan barangan atau produk yang ditawarkan melalui pautan di dalam directory ini. Kepada perusahaan sosial yang ingin mengetahui mengenai insentif dan program yang ditawarkan kepada mereka, bolehlah melayari portal baru perusahaan sosial ini di samping lain-lain informasi berkaitan dengan perusahaan sosial.
Beliau berkata demikian ketika berucap sempena Majlis Amanat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP 2024 di Dewan Menara Bank Rakyat di Kuala Lumpur pada 23 Januari. Dari segi pencapaian KUSKOP pada tahun 2023, Iwan berkata secara keseluruhannya kementerian berjaya melaksanakan 187 program yang memberi manfaat kepada seramai 782,522 usahawan, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS, koperasi, perusahaan sosial, startup, usahawan informal serta belia dan graduan. Berdasarkan tema Plan Strategik KUSKOP tahun lepas, yaitu berdaya maju, transformatif dan responsif, atau ringkasnya BFF, dapatlah saya simpulkan bahawa kita telah berjaya menjadi BFF kepada usahawan dan koperasi. Beliau berkata antara pencapaian KUSKOP dan agensi sepanjang tahun lalu ialah melancarkan satu dasar dan dua pelan tindakan keusahawanan untuk pelaksanaan, iaitu Dasar Koperasi Malaysia 2030, Pelan Pembangunan Penjaja dan Peniaga Kecil 2023 sehingga 2027 dan Pelan Pemformalan Usahawan Informal. Menurutnya, KUSKOP juga telah memperkenalkan satu kategori penarafan perusahaan sosial SE yang baru, iaitu Tunas Perusahaan Sosial atau Aspiring SE. Katanya, penerapan ini dibuat secara kaedah, penyataan kendiri atau self-declared bagi menggalakkan lebih banyak organisasi menjadi perusahaan sosial mendaftar dengan KUSKOP. Seterusnya, melahirkan lebih banyak perusahaan sosial seperti yang dihasilkan di bawah rangka tindakan keusahawanan sosial 2030 SEMY 2030. Daripada aspek pembangunan kapasiti dan keupayaan, seramai 51,033 orang usahawan dan juga koperasi telah menjalani program pemantapan kapasiti serta mendapat fasilitasi dan sokongan keusahawanan yang diperlukan. Selain itu, 331,025 individu telah mendapat pendedahan dan pembudayaan keusahawanan, di mana 95,255 daripadanya telah berjaya bergelar usahawan baharu yang mendaftarkan perniagaan mereka. Iwan berkata mengenai aspek peningkatan akses pembiayaan pula, seramai 326,150 usahawan dan koperasi mendapat bantuan pembiayaan termasuk pembiayaan mikrokredit, grant keusahawanan, pinjaman mudah dan pembiayaan alternatif. Daripada aspek perluasan akses pasaran, seramai 4,303 usahawan dan koperasi telah mendapat akses pasaran, merangkumi premis dan ruang perniagaan serta peluang menembusi pasaran domestik dan antarabangsa. Manakala 7,041 usahawan dan koperasi telah memperkukuh perniagaan melalui adaptasi teknologi dan penggunaan platform e-dagang. Iwan berkata, KUSKOP juga menerima anugerah prestasi pembangunan terbaik tahun 2023 daripada Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri dan anugerah khas Keselamatan Perlindungan tahun 2023 daripada Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia CGSO. RM500,000 dana kumpulan wang amanah koperasi akan disalurkan untuk beasiswa pendidikan pelajar B40 mulai tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict berkata, sebanyak RM500,000 dana daripada kumpulan wang amanah koperasi akan disalurkan kepada angkasa untuk beasiswa pendidikan pelajar B40 mulai tahun ini. Beliau berkata, ia bertujuan untuk membantu para pelajar, terutamanya dari kalangan B40 yang melanjutkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi. Sebagai tanda komitmen kerajaan dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, kita telah bersetuju untuk menyalurkan nanti sebanyak RM500,000 daripada kumpulan wang amanah pendidikan koperasi untuk kita salurkan kepada angkasa
untuk digunakan bagi membantu pelajar-pelajar terutama di kalangan B40 misalnya untuk melanjutkan pengajian di universiti, di college, dan juga kita mencadangkan agar Universiti Keusahawanan dan Koperasi Malaysia menjadi pilihan untuk kita bantu melalui dana ini. Dan bukan sahaja bagi tujuan pembayaran iuran pengajian, tetapi juga keperluan dan kelengkapan lain yang diperlukan oleh mahasiswa, contohnya seperti laptop. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan program penyerahan dokumen pelajar pembiayaan pendidikan Yayasan Angkasa dan Anugerah Pelajar Cemerlang 2023 di Auditorium Wisma Ongko Aziz di Kuala Lumpur pada 28 Januari. Turut hadir Presiden Angkasa merangkap pengerusi Yayasan Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah dan Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Rusli Jaafar. Iwan berharap melalui dana itu akan dapat membantu lebih ramai pelajar selaras dengan hasrat kerajaan mengutamakan pendidikan. Mudah-mudahan ini juga satu gerakan kepada rakyat kita untuk berkoperasi ataupun menyertai gerakan koperasi, karena salah satu syaratnya anak itu ataupun pelajar itu haruslah menjadi anggota koperasi ataupun ibu bapa mereka, salah satu ibu atau bapa mereka menjadi anggota kepada mana-mana koperasi. Pada majlis itu, seramai 193 pelajar institusi pengajian tinggi menerima pembiayaan pendidikan Yayasan Angkasa melibatkan pembiayaan sejumlah 2.438 juta ringgit. Daripada jumlah keseluruhan pelajar berkenaan, 156 adalah pelajar sepenuh masa ijazah sarjana muda, 37 pelajar separuh masa yang mengikuti pengajian peringkat Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah PhD. Dalam ucapannya, Iwan berkata, sejak 2000 hingga 2023, Angkasa telah menyalurkan peruntukan pembiayaan pendidikan sebanyak 26 juta ringgit kepada Yayasan Angkasa dan 6.2 juta ringgit daripada sumbangan luar, menjadikan jumlah keseluruhan peruntukan sebanyak 32.2 juta ringgit. Ia memberi manfaat kepada seramai 1,699 anggota dan anak-anak anggota koperasi. Iwan berkata, usaha murni Angkasa melaksanakan tanggungjawab sosial membantu anggota dan anak-anak anggota koperasi dengan menyalurkan peruntukan tahunan kepada Yayasan Angkasa selaras dengan peranan Yayasan Angkasa memperkasakan taraf pendidikan dan pembangunan modal insan warga koperasi. Saya berharap para pelajar selepas tamat pengajian nanti dapatlah menyumbang kepada pembangunan koperasi di negara kita dan menceburi bidang keusahawanan. Saya menggesa para pelajar untuk mempertimbangkan mewujudkan koperasi komuniti masing-masing. Karena saya percaya bidang keusahawanan melalui koperasi juga dapat membantu meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat kita. Katanya lagi, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui agensi-agensi di bawah kementerian ini seperti Institut Koperasi Malaysia IKMA dan Institut Keusahawanan Negara INSCAN menyediakan pelbagai latihan dan program keusahawanan. Selain itu, IKMA, yaitu agensi di bawah kementerian, juga mempunyai universiti sendiri, yaitu Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia, UKKM, yang menawarkan pengajian di peringkat diploma, ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana dalam bidang keusahawanan. Peruntukan khas untuk program pembangunan pendidikan di semua sekolah rendah dan menengah di Penampang dan Kadamaian akan disediakan tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, beliau akan menyediakan peruntukan khas tahun ini untuk program pembangunan pendidikan semua sekolah rendah dan menengah, kawasan Penampang dan Kadamaian.
Beliau yang juga ahli Parlimen Penampang dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamayan berkata, ini termasuklah menyediakan peruntukan untuk sekolah yang mempunyai kelas program pendidikan khas integrasi PPKI. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Tautan Kasih Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Narinang di Hotel Raya di Kota Kinabalu pada Jumaat. Iwan berkata adalah menjadi tanggungjawabnya untuk membantu menyelesaikan keperluan pembangunan sekolah di kawasan Kadamayan dan Penampang. Pada majlis itu, Iwan meluluskan permohonan SMK Narinang sebanyak RM50,000 menggunakan peruntukan khas menteri untuk pemasangan Smart iBoard Dewan Perdana sekolah itu. Beliau turut bersetuju menggunakan peruntukan khas Adun sebanyak RM35,000 untuk menaik taraf Pondok Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Narinang untuk kegunaan kelas sementara susulan pertambahan pelajar baru tingkatan 1. Pertambahan mendadak bilangan pelajar di sekolah itu menyebabkan kesesakan murid dan bilangan kelas terpaksa ditambah. Ini kerana bilangan kelas pada masa ini tidak dapat menampung bilangan pelajar yang bertambah. Manakala bagi keperluan-keperluan sekolah yang lebih besar dan pembinaan kelas kekal, Iwan berkata beliau akan membawa Menteri Pendidikan melawat SMK Narinang untuk melihat sendiri keperluan berkenaan dan seterusnya menyelesaikan masalah itu tahun ini. Wakil rakyat berperanan membantu memperkasakan pendidikan anak-anak. Penglibatan wakil rakyat dalam menyokong aktiviti yang dijalankan oleh sekolah merupakan sebahagian daripada komitmen dan tanggungjawab bersama untuk membangunkan pendidikan anak-anak. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, melalui penglibatan tersebut, keperluan tambahan dan bantuan yang diperlukan oleh sekolah dapat didengar seterusnya diambil tindakan sewajarnya. Katanya beliau sendiri telah menggunakan peruntukan wakil rakyat untuk menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi oleh sekolah. Manakala jika melibatkan peruntukan besar akan dibawa ke peringkat kementerian. Ahli Parlimen Penampang dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamayan itu mengulangi hasrat dan komitmennya untuk terus membantu sekolah di kawasannya termasuk menyediakan peruntukan khas untuk program pendidikan khas integrasi PPKI. Katanya sebagai wakil rakyat di kawasan berkenaan, beliau bertanggungjawab mempermudahkan atau mencari penyelesaian masalah yang dihadapi pihak sekolah sama ada menggunakan peruntukan wakil rakyat atau mengangkat keperluan itu ke peringkat kementerian berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyempurnakan Majlis Apresiasi Tahun 6 dan PPKI Sekolah Kebangsaan SK Luyang di Auditorium Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah di Kota Kinabalu pada 26 Januari. Iwan berkata keperluan pelajar berkeperluan khas di beberapa sekolah kawasan Penampang dan Kadamayan juga akan diberi perhatian sewajarnya. Pada majlis itu, Iwan menyampaikan sijil graduasi kepada 95 murid tahun 6 dan 9 murid program pendidikan khas. Wan An